Berapa lama Malaysia dijajah? Sejarah Malaysia bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu sekitar tahun 1400 Masihi. Pada zaman kegemilangannya, wilayah kesultanan ini meliputi sebahagian besar semenanjung dan pantai timur Sumatera. Melaka muncul sebagai sebuah kerajaan yang gemilang kerana pemimpin yang berwibawa, sistem pentadbiran dan pemerintahan yang cekap, di samping kedudukannya yang strategik berada di titik pertemuan antara Asia Timur dan Asia Barat. Keadaan ini membolehkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan utama, khususnya bagi perdagangan rempah di Asia Tenggara. Islam pula muncul sebagai agama utama yang tersebar dan menjadi anutan utama penduduk Melaka kerana rajanya sendiri telah memeluk agama tersebut. Pada tahun 1511, Melaka jatuh ke tangan Portugis dan bermula dari tahun inilah Tanah Melayu berada dalam era penjajahan. Selepas itu, Tanah Melayu jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641 dan akhirnya jatuh pula ke tangan British pada tahun 1824 melalui perjanjian Inggeris-Belanda. British telah campur tangan dalam semua urusan pentadbiran Tanah Melayu yang sebelum ini diuruskan oleh Raja-Raja Melayu dengan bantuan pembesar-pembesar negeri. Campur tangan British ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penduduk tempatan. Beberapa individu telah bangkit menentang penjajah, antaranya ialah Dor Said, Tok Janggut, Datuk Bahaman, Rentap, Datuk Maharaja Lela, Rosli Dobi dan beberapa tokoh yang lain. Pada era 1920-an dan 1930-an, kebanyakan nasionalisme, kesedaran politik dan pembangunan negara penduduk Tanah Melayu mula mendapat pendidikan, sama ada dari Timur Tengah atau pendidikan tempatan. Hasilnya, muncul golongan berpendidikan yang mula memperjuangkan semangat nasionalisme. Mereka menggunakan media cetak seperti akhbar, majalah, cerpen dan novel untuk menyebarkan ideologi masing-masing. Ada dalam kalangan mereka telah membentuk persatuan seperti Kesatuan Melayu Singapura KMS dan Kesatuan Melayu Muda KMM yang bermatlamat mengusir penjajah dan membentuk kerajaan sendiri. Kemarahan tentera Jepun ke Tanah Melayu pada 8 Disember 1941 hingga 15 Februari 1942 menandakan bermulanya satu lagi era penjajahan di Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, Jepun yang menduduki Tanah Melayu sehingga tahun 1945 menyerahkanlah ekoran pengemboman bom atom ke atas Hiroshima dan Nagasaki. Pengunduran Jepun telah memberi ruang kepada Parti Komunis Malaya (PKM) untuk menguasai Tanah Melayu. PKM telah melancarkan serangan menguasai Tanah Melayu melalui kekerasan, iaitu pembunuhan 3 orang pengurus ladang getah Eropah di Sungai Siput, Perak. Lantaran itu, pada bulan Jun 1948, Sir Edward Gen telah mengisytiharkan darurat di seluruh Tanah Melayu. PKM telah berjaya menakhluki Tanah Melayu dan British kembali berkuasa. Pada 1 April 1946, British menubuhkan Malayan Union. Walau bagaimanapun, gagasan ini mendapat tentangan daripada orang Melayu kerana penghapusan institusi diraja dan hak keistimewaan orang-orang Melayu. Penjajahan di Tanah Melayu oleh kuasa-kuasa asing bermula dengan kedatangan dan serangan oleh Portugis ke Melaka. Portugis telah datang ke Melaka pada 11 September 1509 semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Kedatangan dan serangan Portugis ke Melaka berpunca daripada sedikit perselisihan faham di mana Sultan Melaka telah menahan beberapa pedagang Portugis yang datang berdagang di situ. Alfonso de Albuquerque telah tiba di Melaka pada Julai 1511 dan menghantar utusan meminta supaya Sultan Melaka membebaskan orang Portugis dan membayar ganti rugi. Keengganan baginda telah menyebabkan Melaka diserang dengan 800 orang Portugis dan 600 orang India. Ketika itu, pada 24 Ogos 1511, Portugis telah berjaya menang Melaka. Pada tahun 1606, Johor telah berpakat dengan Belanda untuk menguasai Melaka. Percubaan selama 3 bulan gagal apabila Portugis mendapat bantuan dari Goa. Pada tahun 1636, kapal Belanda telah memusnahkan kapal Portugis dan akhirnya Melaka jatuh ke tangan Belanda pada 14 Januari 1641. Gubernur Portugis pada masa itu, Manuel de Souza Coutinho telah menyerahkan kuasa kepada Kapten William Williamson Cartopo.
Akibat pergolakan politik dan perbuatan taktah di Kedah dan Johor, British telah mengambil kesempatan untuk menaluki Pulau Pinang dan Singapura. Di sini bermulalah penjajahan oleh British. Manakala melalui penjajahan Inggeris Belanda pada tahun 1824, secara langsung Melaka telah diserahkan oleh Belanda kepada pihak British. Ketiga-tiga wilayah ini telah disatukan di bawah satu pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-Negeri Selat. Penjajahan British di Tanah Melayu bertujuan memenuhi keperluan permintaan bahan mentah untuk industri baharat, mencari pasaran baru bagi barang yang siap dan mencari peluang baru untuk pelaburan di barat. Kembara masa kita bermula dari tahun 1841. James Brooke dilantik menjadi Governor Sarawak pada 24 September oleh Kesultanan Brunei selepas membantu menenangkan keadaan kacau bilau di Sarawak. 18 Ogos tahun berikutnya, James Brooke dilantik sebagai Raja. Pada asalnya, saiz Sarawak tidaklah besar. Semasa Charles Brooke mengambil alih pemerintahan Sarawak pada 3 Ogos 1868, kekuasaan ke atas wilayah-wilayah Brunei diperluaskan sehingga ke Baram. Dinasti Brooke memerintah Sarawak selama 100 tahun dan mencapai kemasyhuran sebagai Raja Putih atau White Rajah. Raja Putih yang terakhir adalah Charles Vyner Brooke yang memerintah bermula 24 Mei 1917 hingga 1 Julai 1946. Pada 24 Disember 1941, Jepun mengebom Kuching dan menguasai bandar itu sehari kemudian. Jepun menguasai Sarawak sepanjang Perang Dunia Kedua sebelum kalah dan berundur 4 tahun kemudian. Sarawak ditadbir British Borneo Civil Affairs Unit yang dikawal selia tentera Australia sebelum diserahkan kepada kerajaan British pada 1 Julai 1946. British memungkiri janji semasa menandatangani Piagam Atlantik 1941. Rakyat Sarawak membantah dan mahu merdeka dan berkerajaan sendiri. Peristiwa terbesar pada 3 Disember 1949 menjadi titik tolak kepada kebangkitan rakyat Sarawak. Duncan Stewart, Governor Sarawak yang kedua, dibunuh di Sibu oleh anak muda belasan tahun bernama Rosli Dobi. Akhirnya pada 22 Julai 1963, rakyat Sarawak diberi taraf berpemerintahan sendiri dengan Stephen Kalung Ningkan dilantik sebagai Ketua Menteri Pertama. Pengawal British mula bertapak di tanah Melayu pada tahun 1786 selepas Francis Knott mendarat di Pulau Pinang yang kemudiannya dijadikan pertempatan British. Seterusnya, British telah meluaskan kuasanya ke beberapa buah negeri Melayu yang lain. Sabah ditadbir oleh Syarikat Berpiaga Borneo Utara, manakala Sarawak pula ditadbir oleh keluarga Brooke. Kerajaan British tidak terlibat secara langsung dalam pentadbiran di Sabah dan Sarawak sebelum tahun 1986. Pentadbiran British memperkenalkan banyak pembaharuan serta membuat banyak perubahan ke atas corak pemerintahan tradisional. Campur tangan British di negeri-negeri Melayu telah membawa kepada pengenalan sistem residen dan penasihat British. Pengenalan sistem ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati khususnya golongan pembesar kerana kedudukan mereka tergugat. Sesetengah pembesar telah kehilangan kuasa memungut cukai dan kuasa kehakiman. Residen dan penasihat pula telah melampaui kuasa mereka yang sebenarnya. Perubahan-perubahan yang dibuat oleh British dilaksanakan secara tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan perasaan orang Melayu. Akhirnya, berlaku penentangan tokoh-tokoh tempatan yang berlandaskan kepada dua
matlamat utama iaitu untuk mengusir penjajah British dari negeri Melayu dan mengekalkan sistem pentadbiran tempatan yang menjamin kekuasaan dan kedaulatan sultan. Namun, perjuangan tokoh-tokoh tempatan ini gagal kerana tiada penyatu di kalangan rakyat. Penguasaan tentera Jepun ke atas seluruh tanah Melayu dan Singapura pada 15 Februari 1942 telah menandakan kekalahan tentera British dan permulaan kepada zaman pemerintahan ketenteraan Jepun yang amat kejam di tanah Melayu. Pada awal kemasukan Jepun, penduduk tanah Melayu telah terdaya dengan slogan ASEAN untuk orang ASEAN yang diperjuangkan oleh Jepun. Mereka sangkakan kemasukan tentera Jepun akan membawa pembaharuan kepada negara ini, namun sebaliknya yang berlaku. Tentera Jepun bersikap kejam, tidak berberi kemanusiaan, mengamalkan propaganda dengan menjadikan bahasa Jepun sebagai bahasa pengantar di sekolah selain lagu negara Jepun yang wajib dimainkan dan dihafal. Rakyat tanah Melayu turut mengalami kekurangan makanan selain turut disiksa, dibunuh dengan kejam, dipasang meminang dan rasa kereta api maut. Tentera Jepun akhirnya berundur dari tanah Melayu pada 15 Ogos 1945 kesan peristiwa pengguguran bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 1 April 1946, British menubuhkan Malayan Union. Walau bagaimanapun, gagasan ini mendapat tentangan daripada orang Melayu kerana penghapusan institusi diraja dan hak keistimewaan orang-orang Melayu. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menaikkan semangat perjuangan penduduk tanah Melayu ketika itu apabila tindakannya membentuk Parti Perikatan pada tahun 1952 mula membuka mata British untuk membenarkan penduduk tanah Melayu mentadbir. Perpaduan antara tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India telah menampakkan hasil apabila Perjanjian London yang ditandatangani pada 8 Februari 1956 telah memberi petanda bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan merdeka pada 31 Ogos 1957. Sekembalinya Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dari London, Tunku telah membuat pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Padang Pandar Hilir, Melaka pada 20 Februari 1956. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman telah mencadangkan penggabungan 5 buah jajahan iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membentuk sebuah negara yang baru. Hasrat untuk membentuk sebuah negara yang dinamakan Malaysia tercapai pada 16 September 1963 dengan penggabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura.
Wasiat yang disampaikan semasa Raja-Raja Melayu menurunkan tanda tangan persetujuan pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 5 Ogos 1957 ialah: Pertama, kami namakan dan kami panggil akan dia bumi yang kamu pijak dan langit yang kamu junjung. Persekutuan Tanah Melayu. Kedua, kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu dan kami benarkan kamu isytihar dan simpan untuk anak cucu kamu selain Gunung Ganang, Tasik dan hutan simpan, tanah simpanan Melayu sehingga nisbah 50%. Selebihnya, kamu rebutlah bersama-sama kaum lain. Ketiga, bagi menjaga kamu dan bagi melindungi anak cucu kami serta harta milik kamu, kami tubuhkan Regimen Askar Melayu Diraja selain untuk membantras kekacauan dalam negara dan ancaman dari luar negara. Keempat, kami kekalkan dan kami jamin kerajaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu memerintah negara ini. Kelima, kami isytiharkan Islam adalah agama persekutuan. Keenam, kami tetapkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Dan ketujuh, kami amanahkan dan kami pertanggungjawabkan kepada Raja-Raja Melayu untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum lain.
Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ialah gelaran rasmi Ketua Negara Malaysia. Jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan hasil daripada Suruhanjaya Reid yang merangka Perlembagaan Persekutuan. Berbeza dengan institusi beraja di negara lain, sistem penggiliran jawatan Yang di-Pertuan Agong setiap 5 tahun yang dilaksana dianggap unik. Ini kerana ia menggabungkan tradisi feudal berasaskan keturunan darah dengan konsep moden berasaskan perlembagaan. Kita singkap kembali sejarah pemilihan Yang di-Pertuan Agong bersama Syaril Syarafuddin. Kata pujangga, rakyat dan raja berpisah tiada dan patah tumbuh hilang berganti. Malaysia satu-satunya negara di dunia yang mengamalkan sistem penggiliran ketua negara. Sistem penggiliran hanya diberikan kepada raja-raja Melayu dari negeri yang dulunya dikenali negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Pada Ogos 1957, Majlis Raja-Raja telah berkenan untuk memilih gelaran Yang di-Pertuan Agong bagi Ketua Negara Persekutuan Tanah Melayu dan pelantikan Yang di-Pertuan Agong hendaklah mengikut susunan raja yang paling lama memerintah. Mengikut susunan ini, Sultan Johor, Sultan Sir Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar yang menaiki tahta pada 1895 adalah yang paling lama memerintah. Tetapi baginda yang ketika itu berusia 84 tahun telah menolak pencalonan tersebut disebabkan telah lanjut usia. Yang kedua dalam turutan, Sultan Pahang, Sultan Sir Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Abdullah Al-Mutassim Billah Shah yang naik tahta pada 1932 juga telah menolak pencalonan. Maka, raja yang ketiga paling lama memerintah iaitu Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad dari Negeri Sembilan telah sebulat suara dipilih untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu. Selepas gitaran pertama 9 Yang di-Pertuan Agong, iaitu sejak 1957 hingga 1994, aturan menurut pemerintah negeri adalah menurut gitaran yang telah digunakan sebelum itu. Susunan penggiliran bermula dengan Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor dan Perak. Baik, kita saksikan pula senarai 14 Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong esok, seluruh rakyat Malaysia harus menilai kembali kepentingan 7 wasiat Raja-Raja Melayu yang disampaikan oleh Raja-Raja semasa menurunkan tanda tangan persetujuan pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 5 Ogos 1957. Wasiat inilah yang menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia kini. Ampun Tuanku Seri Paduka, sembah takzim menjunjung tuli. Semoga karar di atas tahta, doa rakyat setulus hati. Daulat Tuanku. Saya Syaril Syarafuddin. Assalamualaikum.